Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Ng Pei Fen. Nama saya Muhammad Azharin Azmin bin Muhammad Azman Loh. Saya dari kelas PAKK 1. Pembentangan ini adalah untuk memenuhi keperluan kursus perkembangan awal kanak-kanak bagi membuat pemerhatian perkembangan ke atas kanak-kanak. Pengetahuan mengenai perkembangan seseorang kanak-kanak amat penting di dalam pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan dalam usaha memastikan matlamat kemenjadian murid itu tercapai di samping membina kurikulum dan merancang kaedah penyampaian yang paling sesuai kepada semua kanak-kanak di setiap peringkat perkembangan. Tahap perkembangan kanak-kanak pelbagai umur akan membolehkan guru-guru memilih alat bantuan mengajar atau lain-lain bahan mengajar yang sesuai mengikut peringkat umur kanak-kanak yang disasarkan. Guru-guru perlu memberi perhatian terhadap pencapaian perkembangan seseorang kanak-kanak mengikut peringkat umur agar pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan berkesan. Santrok mentafsirkan bahawa perkembangan sebagai perubahan dalam corak biologi, kognitif dan sosio-emosi individu yang bermula daripada peringkat percambahan sehingga ke akhir hayat. Untuk tujuan ini, pembentangan ini adalah kajian pemerhatian terhadap seorang kanak-kanak dengan nama samaran kanak-kanak X yang dilahirkan pada 17 Julai 2018 yang berusia sekitar 2 tahun, dan kita melihat perkembangan-perkembangan yang telah dicapai oleh kanak-kanak tersebut. Beberapa aspek perkembangan yang dijalankan di dalam pemerhatian ini, antara perkembangan yang dinilai ialah perkembangan fizikal, perkembangan bahasa dan kognitif, perkembangan moral dan perkembangan sosio-emosi. Setiap bayi dan kanak-kanak mempunyai tahap perkembangan fizikal yang berbeza. Tumbesaran dan perkembangan bayi dan kanak-kanak merupakan perkara yang amat penting untuk ibu bapa. Ibu bapa yang peka, yang prihatin tentang fasa tumbesaran dan perkembangan anak-anak mereka dari dilahirkan sehingga dewasa dapat membantu dalam perkembangan fizikal, kognitif, bahasa, sosial, moral, personaliti dan sebagainya. Selain itu, ia juga membantu dalam proses melatih dan mendidik anak-anak mengikut keperluan yang bersesuaian dengan tahap kefahaman bayi atau kanak-kanak tersebut. Untuk perkembangan fizikal, pemerhatian ke atas kanak-kanak X yang secara penilaian kasar dapat melihat bahawa kanak-kanak X mencapai perkembangan fizikal mengikut umurnya. Kanak-kanak X boleh berlari, kanak-kanak X boleh berpusing selepas berlari, kemudian sambung berlari. Kanak-kanak X juga boleh mendengar arahan dan melaksanakan arahan yang diberikan. Selain daripada itu, kanak-kanak X juga boleh berjalan, naik dan turun tangga dengan sendiri. Dapatan ini menunjukkan bahawa kanak-kanak X mencapai perkembangan fizikal motor kasar mengikut umurnya. Konsep tugas ini berguna untuk menerangkan kepentingan tugas bagi kanak-kanak di peringkat umur yang berlainan agar dapat disediakan kegiatan pendidikan yang sesuai untuk peringkat umur yang tertentu. Di dalam pemerhatian ini, kanak-kanak X juga diberikan permainan tiup untuk disambungkan bagi melihat pencapaian motor halus mengikut peringkat umur dan memberikan gambar kepada dia untuk mengenal pasti ahli keluarganya. Dan kanak-kanak X boleh menyambungkan permainan tiup yang diberikan dan menunjukkan gambar ahli keluarganya dengan betul.
Dapatan ini juga memberi gambaran bahawa kanak-kanak X mencapai perkembangan fizikal motor halus mengikut umurnya. Beralih kita kepada perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa yang baik bukan sahaja untuk berkomunikasi, malah perkembangan ini merupakan asas kepada kemahiran membaca dan menulis juga. Sebagai ibu bapa, peranan kita adalah untuk menjadi teladan yang baik serta memupuk kemahiran bahasa agar kanak-kanak membesar dengan kemahiran komunikasi, membaca dan menulis yang cemerlang. Semasa pemerhatian ini dibuat, kanak-kanak X menunjukkan perkembangan bahasa yang baik, di mana kanak-kanak X boleh menyebut namanya sendiri. Selain daripada itu, kanak-kanak X juga boleh menyebut gabungan 3 perkataan yang boleh memberi kefahaman kepada orang di sekelilingnya. Kanak-kanak X ini juga mencapai komponen-komponen bahasa seperti morfologi, fonologi, sintaksis, pragmatik dan simetik. Menurut John B. Carroll, bahasa adalah satu sistem berstruktur daripada bunyi-bunyi vokal dan urutan-urutan bunyi yang dipakai atau digunakan untuk berkomunikasi. Untuk perkembangan moral pula, perkembangan ini adalah salah satu perkembangan kanak-kanak yang amat penting untuk mengasuh seorang kanak-kanak dalam memahami perkara yang baik ataupun yang salah. Menurut Piaget, perkembangan moral ini adalah kecenderungan menerima dan mentaati sesebuah sistem peraturan. Menurut Kohlberg juga, aspek perkembangan moral adalah sesuatu yang tidak dibawa dari lahir. Akan tetapi, ianya adalah suatu yang berkembang dan dapat diperkembangkan atau dipelajari. Semasa pemerhatian bersama kanak-kanak X dijalankan, pemerhatian ini mendapati bahawa kanak-kanak X dapat mengikuti arahan-arahan yang mudah dan ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkan untuk pengurusan hariannya, seperti menggantungkan semula tuala selepas mandi dan meletakkan semula sikat di tempatnya selepas menggunakannya. Perkembangan sosio-emosi pula merupakan kemahiran yang amat penting di dalam proses perkembangan kanak-kanak. Kemahiran sosio-emosi adalah sebuah kemahiran yang membantu kanak-kanak untuk belajar bekerjasama, berdikari, empati dan melakukan perkara yang diharapkan oleh orang dewasa. Dan kemahiran ini adalah satu kemahiran yang diperlukan dalam kehidupan seharian kanak-kanak di masa hadapan. Perkembangan emosi kanak-kanak melalui aktiviti bermain amat penting untuk membantu tumbesaran dan perkembangan mereka. Kanak-kanak tidak berpeluang untuk membina kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk membantu mereka membesar sebagai orang dewasa yang cemerlang dari sudut perkembangan sosio-emosi kerana mereka lebih banyak menerima pembelajaran secara pasif seperti amalan latih tubi. Jadi di dalam pemerhatian ini, kanak-kanak X boleh duduk bersama kakaknya untuk bermain secara bekerjasama. Kanak-kanak X juga boleh memahami maksud sabar dan penggiliran semasa bermain. Semasa pemerhatian dijalankan, permainan cube digunakan sebagai alat pemerhatian. Dan dapatan kajian daripada pemerhatian ini, kita dapat lihat bahawa kanak-kanak X mempunyai sifat berdaya saing untuk menyiapkan permainan cube seperti yang dibuat oleh kakaknya. Secara keseluruhannya, pemerhatian yang dijalankan ke atas kanak-kanak X mendapati bahawa kanak-kanak X adalah seorang kanak-kanak yang mencapai tahap perkembangan mengikut umurnya, mengikut definisi-definisi perkembangan, iaitu perkembangan melibatkan perubahan kualitatif, iaitu proses perubahan yang dapat diperhatikan tetapi sukar untuk kita tentukan dari satu tahap ke satu tahap yang lain, seperti penguasaan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif atau penguasaan kemahiran bersosial seorang kanak-kanak. Sekian saja perbincangan saya untuk kali ini. Terima kasih.